إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 50 terjemahan kitab Al-Azkar Imam Nawawi cetakan Al-Hidayah. Katanya yang kedua, zikir ketika mandi. Disunatkan bagi orang yang hendak mandi membaca seperti bacaan orang yang hendak berwudu daripada membaca basmalah dan selainnya. Tidak ada perbezaan dalam hal ini di antara mandi disebabkan junub, haid atau selainnya. Sebahagian kami mengatakan apabila mandi kerana junub atau haid maka tidak membaca basmalah. Apa yang jelas hal itu disunatkan bagi kedua-duanya seperti orang lain, hanya sahaja tidak dengan niat membaca Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang kita baca ni semua kita maklum, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, zikir-zikir yang dihimpun oleh Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam dalam semua hal. Ni dia nak cerita tentang mandi. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi wajib. Katanya disunatkan bagi orang yang hendak mandi, yakni mandi wajib, untuk membaca seperti bacaan orang yang hendak berwudu. Dia kira mandi ibadat dulu. Manakala mandi yang tidak ibadat, boleh juga kita baca bismillah. Disunatkan juga. Cuma kita bincang yang ibadat dulu. Mandi ibadat adalah mandi wajib, mandi sunat Jumaat, mandi sunat hari raya. Sebelum daripada kita mandi, sunat kita baca bismillah. Macam orang berwuduk lah, membaca basmalah dan selainnya. Tidak ada perbezaan dalam hal ini di antara mandi disebabkan berjunub, haid atau selainnya. Cuma kata Imam Nawawi, sebahagian daripada kami, yakni sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, tapi pandangan ini adalah pandangan yang dhaif, pandangan segelintir ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan apabila mandi kerana junub atau haid maka tidak membaca basmalah. Jadi bagi orang yang mandi kerana hadas janabah, hadas haid, nifas, jangan dia baca bismillah. Tidak disunatkan baca bismillah. Tapi pandangan ini adalah pandangan yang lemah. Kata Imam Nawawi, apa yang jelas hal itu, yakni membaca basmalah dan lain-lain, iaitu bacaan pada ketika berwuduk, sebelum ni kita bincang, disunatkan bagi kedua-duanya, yakni orang yang berjunub dan orang yang datang haid, seperti orang lain. Hanya sahaja tidak dengan niat membaca Al-Quranul Karim. Jangan niat membaca Al-Quranul Karim, kerana perempuan yang haid dan orang yang berjunub tidak boleh membaca Al-Quranul Karim. Baik. Yang ketiganya, doa ketika tayamum. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam perbincangan fiqh kita ada perbincangan berkenaan dengan tayamum. Tayamum disyariatkan ketika mana seseorang tu tidak ada air untuk berwudu ataupun untuk mandi wajib, ataupun ada air tetapi tidak boleh menggunakan air tersebut kerana ada penghalang, sakit dan seumpamanya. Jadi ketika mana tidak ada air maka dia boleh bertayamum. Masalah tayamum perbahasan yang panjang, waktu kita kena bincang dalam kitab fiqh. Cuma kata Imam Nawawi, ketika tayamum ada juga doa. Disunatkan dimulakan tayamum dengan membaca basmalah, sebagaimana ketika kita berwudu, ketika kita mandi wajib, sunat kita baca bismillah. Begitu juga ketika kita bertayamum, sunat kita baca bismillah. Untuk orang yang berjunub, walaupun untuk orang yang berjunub dan haid, seperti yang kami jelaskan dalam perbahasan mandi. Maksudnya kalau tayamum kerana ganti daripada mandi wajib, orang tu berjunub, tiba-tiba tak ada air, tak ada air nak mandi wajib, maka tayamum lah. Tayamum muka dengan tangan je lah. Baik, sebelum daripada bertayamum, sunat dia baca bismillah. Sedangkan baca tasyahud,
setelahnya dan zikir-zikir yang zikir-zikir lain yang dibaca dalam wuduk serta doa-doa ketika membasuh wajah dan mencuci telapak tangan. Saya tidak melihat ada pendapat dari rakan seangkatan kami, yakni ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dan selain mereka. Apa yang jelas, hukumnya sama seperti hukum yang kami jelaskan mengenai wudu. Ini kerana tayamum adalah bersuci sebagaimana wudu. Sekarang ni, kalau sebelum daripada ni kita bincang, selepas daripada kita berwudu, sunat kita bertasyahud. Bukan baca at-tahiyatul mubarakatus salawat tayyibatulillah, bukan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa yang sunat kita baca selepas daripada kita berwudu. Adakah perkara tersebut sunat juga kita baca selepas daripada tayamum? Adakah perkara itu sunat juga kita baca selepas daripada mandi wajib? Kalau selepas daripada mandi wajib, jelas ada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut secara jelas bahawasanya doa tersebut bukan hanya selepas daripada wuduk sahaja sunat kita baca, juga selepas daripada mandi wajib. Manakala selepas daripada tayamum, kata Imam Nawawi, saya cuba perhati, cuba kaji di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i sebelum daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi kata tak jumpa. Tapi secara zahirnya, kata Imam Nawawi, ni pandangan Imam Nawawi, secara zahirnya disunatkan juga membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah setelah daripada tayamum, kerana tayamum dia mengambil hukum yang sama dengan berwudu. Itu hak yang Imam Nawawi ingin sampaikan. Okey, habis. Yang keempat, doa ketika pergi ke masjid. Telah kami sebutkan sebelumnya zikir-zikir ketika keluar rumah dengan tujuan ke mana pun. Hak yang zikir keluar rumah, masuk rumah, kita cerita dah sebelum daripada ni. Nah, cuma benda hafidha man hafiz, orang Arab kata. Ingat orang yang ingat, wa nasiya man nasi, lupa orang yang lupa. Hak sebelum ni kita bincang panjang lebar dah. Orang hak yang ingat, orang hak yang lupa, dia lupalah. Baik. Jadi sebelum daripada ni kita bincang zikir ketika keluar rumah, ketika duduk dalam rumah, ada belaka sebelum daripada ni. Sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan doa dan zikir ketika pergi ke masjid. Apabila keluar rumah untuk pergi ke masjid, maka disunatkan bacaan tersebut disertai dengan, nanti kita akan tengok lepas daripada ni, apa yang kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim, dalam hadis Ibnu Abbas ketika menginap di rumah makciknya Maimunah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan hadis tentang tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan terdengar suara azan berkumandang, iaitu azan subuh. Maka baginda keluar untuk solat dan mengucapkan, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Baik. Jadi dalam kitab Sahih Muslim, Ibnu Abbas dia menceritakan suatu hadis, yang mana hadis ni dia dengar daripada Rasulullah ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah Rasulullah. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah, dia masa tu kecil lagi, dak balik lagi Ibnu Abbas, budak lagi. Akan tetapi kesungguhan dia di dalam menuntut ilmu, walaupun dia sempat tak lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekejap aja dia sempat dengan Rasulullah, tapi kesungguhan dia dalam menuntut ilmu, akhirnya dia menjadi ulama yang besar, sehingga kan diberikan gelaran kepada dia adalah turjumanul Quran, lidah Al-Quranul Karim. Diberi gelaran kepada dia habrul ummah, orang yang cukup alim di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ada mak saudara nama dia Maimunah. Maimunah adalah dua beradik dengan Ummul Fadl. Ummul Fadl adalah ibu kepada Abdullah bin Abbas. Jadi ayah dia suruh dia pergi belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba giliran mak saudara dia, maka Abdullah bin Abbas ambil peluang tidur rumah mak saudara dia, supaya dia dapat belajar daripada perbuatan perkataan Rasulullah selama dia berada di rumah mak saudara dia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Abbas menceritakan tahajud Rasulullah, doa tahajud. Lepas daripada tu, apabila subuh, maka Bilal bin Rabah bang, terdengar suara azan berkumandang, iaitu azan subuh. Maka Rasulullah pun keluar daripada rumah dia untuk pergi ke masjid.
Masjid Rasul, rumah isteri Rasul dia tepek dengan masjid je. Keluar daripada rumah isteri dia pergi ke masjid sambil membaca doa ni. Mana doa dia? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku nura, cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Allah Taala jadikan cahaya di dalam hati dia. Wa fi lisani nura, dan minta Allah Ta'ala jadikan pada lidahku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, dan jadikan pada pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura, jadikan pada penglihatanku cahaya. Waj'al fi min khalfi nura, jadikan daripada belakangku cahaya. Wa min amami nura, daripada hadapanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, jadikan daripada atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan daripada bawahku cahaya. Depan, belakang, atas, bawah cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah, kurniakanlah, berilah kepadaku cahaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali yang dimaksud dengan cahaya di sini, kata ulama, adalah dua. Yang pertama cahaya di dunia, yang keduanya cahaya di akhirat. Cahaya di dunia dengan makna cahaya maknawi. Apa maksud cahaya maknawi? Bukan cahaya yang kita dapat tengok macam gelapu. Cahaya maknawi maksudnya adalah anggota-anggota tersebut ada nur, yang mana dengan nur tersebut Allah Ta'ala menjaga anggota-anggota tersebut daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawasanya hati adalah raja kepada anggota-anggota kita, dan dia yang khabar kepada kita, ala wa inna fil qalb wa ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam tubuh badan kita ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila baik seketul daging tersebut, baik segala anggota yang lain. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rosak anggota tu maka rosak habis anggota-anggota yang lain. Kata Rasul, ala wahyal qalb, iaitu jantung hati. Rasul tahu hati adalah raja kepada anggota-anggota yang lain. Rosak raja, habis ngerayak-rayak, habis rosak belaka. Tetapi dalam hadis ni Rasulullah bukan hanya berdoa agar Allah Ta'ala kurniakan cahaya di dalam hatinya sahaja, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Allah Ta'ala kurniakan cahaya pada lidah dia, cahaya pada mata dia, cahaya pada telinga dia. Kalau kita dah padang minta habis dah hati molek, habis hak lain molek belaka. Benda yang Rasulullah nak ajar kepada kita, ataupun apa yang tersirat di dalam hadis ini, dalam doa Rasulullah, setiap anggota yang disebut dalam hadis ini mungkin tergelincir. Setiap anggota yang ada disebut dalam hadis ini mungkin tergelincir. Kadang-kadang orang dapat menjaga hati dia, tetapi mata dia tergelincir. Kadang-kadang orang tu dapat menjaga pandangan mata, tapi pendengaran dia tergelincir. Kadang-kadang orang tu dapat menjaga pendengaran dia, tapi lidah mungkin tergelincir. Kadang-kadang semua anggota dia dapat dia jaga, tiba-tiba ada benda yang bermasalah menanti di hadapan dia, di belakang dia, di atas dia, di bawah dia. Jadi terlalu banyak perkara-perkara yang menggelincirkan seseorang, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar Allah Ta'ala memberi cahaya, yang mana dengan cahaya tersebut dia dapat menyuluh di dalam kegelapan maksiat, kegelapan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat keluar kepada cahaya keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu cahaya di atas dunia. Yang keduanya cahaya di negeri akhirat, itu dipanggil cahaya hissi, cahaya yang zahir, yang jelas. Di negeri akhirat, orang beriman, ahli syurga, Allah Ta'ala kurniakan cahaya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan cahaya pada anggota-anggota wudu. Innakum satud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Mu pada hari kiamat dipanggil, disebut mu dengan golongan orang yang bercahaya anggota-anggota wudu, tangan, kaki, muka, dari kerana kesan-kesan wudu. Begitu juga ketika kita berada di padang mahsyar ada cahaya, ketika naik di atas tiang sirat ada cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Tahrim, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana.
Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya penuh di hadapan dia. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan pihak kanan dia. Yaqulun, mereka itu berkata pula, atmim lana nurana, ya Allah sempurnalah kepada kami cahaya kami. Cahaya hak yang jelas, hak yang dia dapat melihat di padang mahsyar di negeri akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, jadi doa ni antara doa yang sunat kita baca ketika kita keluar rumah nak pergi ke masjid. Allah Rabbi, kalau kita tengok makna dia, oh memang cukup hebat, baca doa ni walaupun sekali. Kalau tak banyak kali pun walaupun sekali. Dan pernah kita sebut sebelum daripada ni, kita belajar dah, Imam Nawawi kata kalau kita dengar kelebihan sesuatu amalan, maka kita beramal walaupun sekali supaya kita termasuk dalam ahli bagi amalan tersebut. Setiap amalan ada ahli dia. Setiap amalan ada ahli dia. Jadi kita baca sekali. Kalau malah nak ngapa tulis, nanti nak tubik subuh esok, sebab malam ni nak tubik dah rumah kan, sebab isyak dah kena balik dah kejap ni nak bagi bulan masjid. Jadi subuh esok baca Allahumma ja'al fi qalbi nura, baca sampai habis, walaupun sekali. Seterusnya kata dia, kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni dari Bilal bin Rabah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk solat, baginda mengucapkan bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi makhraji hadha fa inni lam akhrujhu ashara wa la batara wa la riya'a wa la sum'ah, kharajtu ibtigha'a mardatik wattiqa'a sakhatik wattiqa'a sakhatik, as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah. Allah. Baik, katanya artinya dengan nama Allah, keluar dengan nama Allah. Allah Rabbi, orang yang keluar dengan nama Allah, Allah Ta'ala akan jaga dia. Bismillah, dengan nama Allah. Aku beriman kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya, tiada upaya selain melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Tiada daya, tiada kekuatan dalam meninggal maksiat, dalam melakukan ketaatan, melainkan dengan taufik daripada Allah. Andai kata Allah Ta'ala tidak memberi taufik kepada kita, nescaya tidak mampu untuk kita melakukan apa jua kebaikan, tidak mampu untuk kita meninggal maksiat. Sebab itulah mohonlah taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu, ni Rasul bertawassul. Ya Allah, dengan sebenar segala orang yang meminta kepadamu, ya Allah, dan dengan hak keluarku ini, dengan sebenar keluar aku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan kebaikan hak yang dia buat. Dia bertawassul dengan amalan kebaikan di antara perkara yang disyariatkan. Bertawassul ni menjadikan amalan tersebut perantaraan. Ada disebut di dalam satu hadis yang sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan 3 orang pemuda yang keluar tiba-tiba sampai gelap nak malam, dia pun duduk di dalam, masuk dalam gua nak berehat dululah. Tiba-tiba jatuh batu bapak, dong, tutup pintu gua. Dulu tak ada macam kita handset apa sekali. Kalau ni boleh kat kita WhatsApp, suruh kawan kita buat mari kering ke, buat mari keh ke, tolak. Dulu mana ada, nak keluar mana orang duduk dalam hutang senyap tau, dalam bukit senyap tau, 3 orang. Dia pun kata sudahlah kita guana ni, mati dah kita ni, boleh benda dah duduk dalam gua ni, tak ada benda dah yang boleh kita nak hidup. Tidak ada hak yang dapat menyelamatkan kita melainkan kita berdoa kepada Allah dengan amalan hak yang kita buat. Masing-masing berdoa, ya Allah, aku dulu berbakti kepada kedua ibu bapa aku tidak akan bagi minum kepada orang lain melainkan kepada ibu bapa aku. Dulu suatu hari aku lewat balik apa semua sekali, tiba-tiba ayah aku tidur dah, jadi aku tunggu. Lepas tu minta Allah Subhanahu Taala selamatkan, gerak sikit batu. Hak ni pula dia kata dia jatuh hati kepada sepupu dia, hak puang apa semua sekali. Dipendekkan cerita, dia tinggal zina, patuh harta hak yang dibagi ke sepupu dia tak ambil sikit pun, dia minta Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan hak yang dibuat saat itu, buka pintu gua, buka sikit. Hak yang ketiga pula cerita pula kebaikan dia. Jadi kesimpulannya, benda hak yang kita nak cerita, kesimpulannya disyariatkan, berpandukan kepada hadis-hadis tersebut, dan hadis ini disyariatkan kita
bertawassul dengan amalan kebaikan hak yang kita buat. Apabila kita buat, kita nak minta kepada Allah, kita bertawassul dengan amalan kebaikan hak yang kita buat. Okey, kita sebagai contoh lah, kita sebagai contoh, banyak juga orang kita gunakan, ya Allah, aku tolong orang ni ya Allah kerana-Mu ya Allah. Dengan sebab aku tolong orang ni, maka Mu tolonglah aku ya Allah. Itu dipanggil bertawassul dengan amalan kebaikan. Itu di antara perkara yang disyariatkan. Baik, dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan amalan kebaikan. Dikata lagu mana? Dikata kata Rasulullah, dengan hak, dengan sebenar keluarku ini, sebab Rasulullah nak keluar ke masjid. Jadi keluar Rasulullah ni keluar hak yang paling benar sekali, kerana keluar untuk beribadat kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak keluar kerana angkuh, sombong, dan ingin dilihat oleh manusia, riak, atau didengar oleh orang lain, sum'ah. Bukan kerana itu. Aku keluar kerana mengharap redha-Mu dan takut daripada murka-Mu. Aku memohon kepada-Mu agar Engkau menjauhkan aku dari neraka dan memasukkan ke dalam syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin, diyakini dia akan terselamat daripada neraka Allah. Tetapi kalau kita tengok di dalam banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali Rasulullah berdoa agar Allah Taala kurniakan, anugerahkan syurga kepada dia, dan agar Allah Subhanahu wa taala lindungi dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia? Kerana orang yang semakin rapat dengan Allah, dia semakin takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Semakin rapat dengan Allah, semakin mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin kenal Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kerana nak mengajar umat dia agar sentiasa meminta perlindungan kepada Allah daripada neraka Allah, dan agar sentiasa memohon kepada Allah agar Allah Taala kurniakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana dua perkara ini pada hakikatnya adalah kejayaan yang sebenar. Tidak ada kejayaan yang sebenar melainkan hamba Allah Subhanahu wa taala dapat syurga Allah dan terselamat daripada neraka Allah. Hak selain daripada tu pelawak belaka. Hak selain daripada tu, kalau orang tu habis kenikmatan dunia diperolehi oleh dia, akan tetapi setelah daripada dia meninggal dunia, dia tidak mendapat syurga Allah. Pada hakikatnya dia dapat benda pada hakikatnya, kerana kebahagiaan yang didapat di atas dunia bersifat sementara, manakala kesengsaraan di negeri akhirat adalah bersifat kekal abadi. Sama juga sebaliknya, katakanlah orang tu tak ada benda pun atas dunia, tak ada harta, tak ada jawatan, tak ada benda-benda duduk atas dunia dia, orang tak kenal langsung. So kata orang kampung lain, kampung dia pun ramai tak kenal dia, sebagai contoh. Akan tetapi di negeri akhirat dia mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dia telah mencapai segala-galanya. Kerana nikmat syurga adalah nikmat hak yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Sesiapa hak yang dijauhi daripada api neraka dan didekatkan dia kepada syurga Allah, maka sesungguhnya dia yang betul-betul mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, kami meriwayat hadis ini dinilai dhaif salah seorang perawinya, dinilai dhaif. Hadis ini dinilai dhaif oleh ulama hadis. Salah seorang perawinya adalah Al-Wazi bin Nafi' Al-Uqaili, yang disepakati akan kedhaifannya, dan dia termasuk perawi munkarul hadis. Jadi hadis yang kita baca tadi, yang kita sebut tadi, sebenarnya ulama hadis nilai sebagai hadis dhaif. Namun tidak menjadi masalah kita membaca doa tersebut, kerana makna dia sedikit pun tidak bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni, kata Imam Nawawi, yang sama makna dengan hadis di atas, dari riwayat Atiyah Al-Aufi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atiyah juga dinilai dhaif. Ada sanad yang lain, ada jalur sanad yang lain
tapi juga dinilai dhaif oleh ulama hadis. Kesimpulan hadis yang kita baca yang kedua tadi sebenarnya adalah hadis dhaif. Namun walau bagaimanapun, walaupun hadis tu hadis dhaif, hadis yang kedua tadi, manakala hadis yang pertama itu sahih sebab riwayat Muslim. Hadis yang kedua ni hadis dhaif, walaupun dhaif tidak menjadi masalah kita baca. Yang kelima, zikir ketika masuk dan keluar masjid. Dia ada pula hak tadi zikir masuk masjid saja, hak ni ketika masuk keluar rumah pergi ke masjid. Hak ni zikir ketika masuk dalam masjid dan keluar daripada masjid. Ada zikir dia, ada doa dia. Disunatkan untuk mengucap a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ini doa yang sunat kita baca ketika kita masuk dalam masjid. Sama ada masjid buat Jumaat ataupun tidak. Di masjid ni, di masjid dia terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil masjid jami', yang keduanya masjid ghairu jami'. Masjid jami' adalah masjid yang buat Jumaat, yang didirikan Jumaat. Manakala masjid ghairu jami', masjid yang memang diniatkan, diwakafkan untuk buat masjid tetapi tidak didirikan Jumaat. Kedua-dua masjid dia mengambil hukum yang sama. Boleh kita beriktikaf, dan doa ni disunatkan kita baca apabila kita masuk dalam masjid, sama ada masjid jami' ataupun ghairu jami', sama ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa ataupun masjid-masjid yang lain. Panjang doa ni a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang sedia kala. Aku minta berlindung kepada Allah dengan zatnya yang mulia dan kekuasaannya yang sedia kala, minta berlindung daripada syaitan yang kena rejam, daripada godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam masjid adalah kita nak buat ibadat. Masuk dalam masjid kita nak buat ibadat. Kadang-kadang kemanisan ibadat itu sendiri terhalang, tidak dapat dirasai oleh pelaku ibadat kerana dosa yang ada pada diri dia. Jadi sebelum daripada kita masuk untuk buat ibadat, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa tersebut yang menghalang, yang menyebabkan hati kita jadi kerah, yang menyebabkan terhalang kita mencapai kelazatan di dalam melakukan ibadat. Sebelum daripada kita masuk, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengampung dosa kita, yang mana apabila kita diampung dosa kita, maka ibadat yang kita buat akan rasa ringan, tak jadi berat. Kadang-kadang jadi berat nak buat ibadat. Nak sembahyang sunat pun rasa berat. 2 rakaat mula rasa nak buat banyak kok. Masa duduk rumah tu tak apalah, dapat dah pahala niat dapat dah. Siapa buat 2 rakaat rasa tak mahu nak buat dah. Punca kerana dosa yang ada di dalam diri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dia kita baca dah kan. Kemudian membaca bismillah dan mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kiri dan membaca seperti bacaan ketika masuk. Sama je. Ketika hak tadi tu a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim, doa yang sunat kita baca ketika kita masuk masjid dan ketika kita keluar daripada masjid. Cuma perbezaannya ketika masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Dan sebelum daripada ni kita cerita dah berkenaan dengan masalah kalau pakai selipar sunat pakai kaki kanan. Di sebelum daripada ni kita cerita tentang perbuatan Rasulullah ketika Rasulullah pakai selipar. Kana yuhibbut tayammunu fi sya'nihi kullih. Rasulullah suka buat balik kanan dulu pada semua urusan dia. Jadi kalau sekiranya tepat kita tok selipar saat ni tu tepek dengan masjid, jadi kalau kita keluar kaki kiri,
terus pergi kepada selipar pakai kaki kiri. Jadi bermakna keluar daripada masjid boleh kita beramal dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah, keluar dengan kaki kiri, tapi nak pakai lipat tak boleh pula. Kalau misalnya tepi tu bukan masjid, lainlah. Dia ada juga dalam ni masjid, luar ni orang duduk di masjid, beranda untuk orang berehat, untuk orang haid duduk situ ada juga. Jadi kalau hak ni bukan masjid, daripada pintu ni lah masjid. Jadi lakoh keluar daripada pintu ni, jakoh kaki kiri. Tapi ada juga orang sana tu, hak ni masjid, hak luar tu masjid juga. Sampai rapat tu, rapat tangga tu. Lipat bukan masjid, naik je masjid lalu. Jadi apabila nak turun daripada masjid, kaki kiri kita jakoh ke lipat kaki kiri. Jadi sahut lipat kaki kiri, tak boleh pula fadilat situ kaki kanan. Cara dia mudah je. Cara dia masa tu keluar tu, kita jangan pakai lipat lagi, keluar dulu belah baru sahut lipat dengan kaki kanan. Jijok dulu atas lipat. Atas lipat kita, jangan jijok atas lipat orang, marah kat orang pula orang. Jijok atas lipat kita dulu kaki kiri, barulah sahut kaki kanan, supaya kita dapat kelebihan keluar dengan kaki kiri, pakai lipat dengan kaki kanan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, perbezaan lagi adalah kalau doa masuk dalam masjid, kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukalah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Tapi keluar daripada masjid, kita kena tukar perkataan rahmatika kepada fadlik. Allahumma ftahli abwaaba fadlik, ya Allah bukalah bagiku segala pintu kurniaan daripadamu. Dia fadlik ni dia termasuk rezeki. Rezeki perkataan fadlik, harta benda, minta Allah Ta'ala kurniakan, bukakan pintu-pintu harta benda kepada kita. Baik, kata dia kecuali bacaan abwaaba fadlika, pintu-pintu kurniamu, sebagai ganti daripada bacaan abwaaba rahmatika. Baik, tukar gitu je lah. Katanya kami meriwayatkan daripada Abu Humaid atau Abu Asid, ada khilaf lah nama dia, radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau dulu Rasulullah ada dalam masjid, sahabat sampai di masjid, masuk dalam masjid, jumpa Rasul, bagi salam kepada Rasulullah. Manakala sekarang ni kita Rasulullah tak ada dalam masjid, maka kata ulama tetap sunat juga kita bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat salam, bahkan iringkan dengan selawat. Kedua-dua, kerana dua perkara tersebut dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam dengan sebenar-benarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi masuk dalam masjid, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, kata dia lagi lepas daripada tu, kemudian mengucapkan Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan ketika keluar mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah sesungguhnya aku memohon kurniaanmu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Hadis tadi diriwayat oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan selain daripada mereka dengan sanad yang sahih. Cuma dalam riwayat Muslim tidak terdapat lafaz yang berbunyi falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim tak adalah perkataan hendaklah dia mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz tersebut terdapat di dalam riwayat perawi lainnya. Baik, ada dalam riwayat yang lain, tapi dalam riwayat Imam Muslim tak ada perkataan supaya berselawat mengucap salam kepada Rasulullah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapakah ketika masuk dalam masjid sunat kita kata ya Allah kurniakan kepada aku, bukalah kepada aku pintu-pintu rahmatmu. Manakala keluar daripada masjid, kita minta daripada Allah agar Allah Ta'ala buka kepada kita pintu-pintu kurniaan dia.
Kerana kerana orang masuk dalam masjid dia nak buat ibadat, maka sesuailah dia minta rahmat daripada Allah. Dan kebiasaan orang balik keluar daripada masjid adalah nak cari rezeki lah untuk kehidupan dia pula. Dah habis dah bahagian rohani dia pula, habis dah bahagian rohani, nak cara bab jasmani dia pula. Maka sesuailah ketika dia keluar daripada masjid, dia minta agar Allah Ta'ala permudahkan dia dalam urusan mencari rezeki. Dan perkara tersebut yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Jum'ah Tuhan kata lagu mana, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai dah sembahyang, maka hendaklah kamu berhamburan di atas muka bumi dan tuntutlah, carilah daripada kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Seterusnya kata dia Imam Ibn Sunni dalam riwayatnya menambah lafaz wa idza kharaja falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma a'idzni minasyaitanir rajim. Artinya, dan ketika keluar hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma a'idzni minasyaitanir rajim, ya Allah lindungilah aku daripada godaan syaitan yang terkutuk. Itu Imam Ibn Sunni riwayat ketika keluar. Tambahan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Abu Hatim bin Hibban, Imam Ibn Hibban dalam kitab sahih mereka berdua. Penambahan saat ini bukan hanya diriwayat oleh Imam Ibn Sunni, bahkan juga diriwayat oleh beberapa orang ulama hadis yang lain. Seterusnya kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila baginda hendak masuk ke masjid, baginda membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Qal fa idza qala dhalika qala asy-syaitan hufidha minni sa'iral yawm. Artinya, Rasulullah ketika nak masuk masjid dah baca doa ni, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya, dengan zatnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang lampau, kekuasaannya yang sedia kala. Itu sultanihil qadim, kekuasaan Allah yang sedia kala. Minta berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk. Jika dia membaca itu, kalau dia baca doa ni, syaitan berkata, dia telah dijaga dariku sepanjang hari ini. Ini di antara wiqayah, di antara pelindung. Yang mana kalau orang tu ada gangguan dan seumpamanya, di antara wiqayah yang dia kena amalkan adalah setiap kali dia masuk dalam masjid, dia baca doa ni, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim minasyaitanir rajim. Sebab Rasulullah khabar dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Rasulullah khabar kalau orang tu baca lagu ni, syaitan akan kata, dia ni Allah Ta'ala pelihara dah daripada godaan aku, daripada tipu daya aku, daripada kejahatan aku, kata syaitan. Rasulullah khabar, bukan kita ambil ngaruk kalian ni, Rasulullah khabar. Rasulullah khabar, syaitan khabar lagu tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dinilai hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang baik. Cuma ada sebenda yang hamba nak cerita ni berkait dengan usuluddin sikit. Dalam hadis ni diriwayat dengan sanad yang elok. Ada sebahagian ulama menilai hadis ini sebagai hasan dan ada sebahagian ulama menilai sebagai hadis yang sahih, diriwayat oleh Imam Abu Daud. Yang mana dalam hadis ini lafaz bunyi a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Ada perkataan qadim. Kita nak cerita bab usuluddin sikit ni. Aku minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala yang maha mulia, dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, dan sultan, kekuasaan Allah Ta'ala yang qadim, yang sedia kala. Baik, kita dalam usuluddin mengikut metod ataupun manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Biasa belajar usuluddin tak biasa dengar kan manhaj Asy'ariyah dengan Maturidiyah ke tak biasa dengar? Ataupun tepat kita dipanggil dia usuluddin pengajian sifat 20. Dia pengajian usuluddin sifat 20 tu dipanggil dia mengikut manhaj Asy'ariyah ataupun manhaj Maturidiyah. Manhaj tersebut di asas manhaj sahaja. Perbincangan tu ambil daripada Quran dan hadis, ambil daripada Rasul dan para sahabat. Manhaj sahaja, cara sahaja, yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Yang mana dalam pengajian sifat 20, di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat qidam. Kita wujud, qidam, baqa, qidam. Baik, ada sebahagian daripada golongan yang anti kepada sifat 20. Orang yang anti ni dia tak ada cari kelebihan, dia akan cari mana kekurangan dan kesilapan. Nampak ya dah, nampak silap sini dah silap Dia kata benda kok dia kata sifat Allah Taala qidam. Tidak ada dalil daripada Quran dan hadis bahawasanya ada lafaz qidam yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak ada. Ada, tak apalah. Ulama kita jawab mana, mu tak mau pakai qidam, ikutlah mu nak kata al-awwal pun tak apa, wal awwal wal akhir, makna sama je. Kita sekarang ni bukan kita nak bincang berkenaan dengan istilah. Istilah kita boleh letak, kita nak bincang makna kepada istilah tersebut. Adakah salah orang yang beriktiqad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada, dia tidak ada permulaan? Tak salah. Bahkan itulah iktiqad yang sebenar, hak yang disebut dalam Quran dan hadis. Sepakat ulama mengatakan Allah Taala ada, dia tidak ada permulaan. Wal awwal wal akhir, Allah Taala adalah awal dan hak yang akhir. Nah, cuma tempat pertikaiannya masalah penggunaan lafaz qidam. Dia kata penggunaan ni tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut di dalam hadis, tidak diguna oleh ulama salaf. Allah Rabbi, sebenarnya nak kabur pengajian sifat 20 tu salah je situ je, sebab tengok guna perkataan qidam. Yang pertama sekali, sebelum daripada kita kata tak ada, kita kena kaji perhabis dulu. Ada disebut dalam riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih yang kita baca ni. Rasulullah baca ketika masuk dalam masjid, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Aku minta berlindung kepada Allah yang maha besar, dengan wajahnya yang maha mulia, dan dengan sultannya, dengan kerajaannya yang sedia kala. Sultan adalah sifat Allah, qadim adalah sifat kepada sifat Allah. Maka ketika qadim sifat kepada sifat Allah, maka tidak menjadi masalah kita meletakkan perkataan tersebut sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, dan penggunaan tersebut diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan sebahagian daripada salaf juga menggunakan perkataan qadim. Buku dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi, seorang ulama besar di zaman salaf dulu, yang dia buat satu kitab berkenaan dengan akidah yang dinamakan sebagai matan Aqidah At-Tahawiyah, yang mana dalam kitab tersebut ada perkataan qadim. Ini berkait dengan usuluddin sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia lagi hadis yang ke 85, kata dia, kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan bismillah Allahumma salli ala Muhammad, wa idza kharaja qal bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah ketika nak masuk dalam masjid, Rasul kata bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Dia berselawat kepada diri dia sendiri. Rasulullah berselawat kepada diri dia sendiri. Ada orang tanya sebelum daripada orang tanya hamba, kita kalau dalam sembahyang kita kata gana dalam tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad. Adakah Rasul sembahyang gitu juga ke lain? Takkan Rasul kata Allahumma salli ala Muhammad? Baik, secara zahirnya berpandukan kepada nas syarak, Rasulullah berselawat kepada diri dia sendiri dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad dalam sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana sembahyang yang diajar oleh para sahabat, seterusnya oleh para tabi'in, seterusnya oleh fuqaha, dan dibukukan oleh fuqaha, sebenarnya adalah sembahyang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kabul lagu mana? Sallu kama raaitumuni usalli, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hendaklah sembahyang sebagaimana aku sembahyang. Jadi maka para sahabat, anak-anak murid dia berterusan sehingga kepada para ulama-ulama mujtahid, akhirnya letak dalam kitab-kitab dia sebenarnya adalah cara sembahyang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zahirnya Rasul juga berselawat kepada diri dia sendiri dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Tengok ni secara jelas dalam hadis ni sebut ketika Rasul masuk dalam masjid, Rasul baca bismillah Allahumma salli ala Muhammad, wa idza kharaj, ketika Rasul keluar Rasul baca bismillah Allahumma salli ala Muhammad.
Kami juga meriwayatkan bacaan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dan keluar masjid daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar pun menyebut perkara yang sama. Telah kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abdullah bin Hasan, daripada ibunya, daripada neneknya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk masjid membaca hamdalah dan basmalah, kemudian mengucapkan Allahumma ighfirli waftah li abwaaba rahmatik, wa idza kharaja qala mithla dhalik wa qala Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Artinya, ya Allah, Rasul masuk dalam masjid, Rasul baca bismillah, Rasul baca alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Lepas tu Rasul baca, ya Allah, ampunilah aku dan bukalah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ketika keluar, baginda membaca seperti itu juga dan mengucapkan Allahumma iftah li abwaaba fadlik, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu kurniaanmu, rezeki daripadamu. Kami meriwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'at junudu iblis wa ajlabat wajtama'at kama tajtami'u an-nahlu ala ya'subiha فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنه إذا قالها لم يضره. Apa maksud dia? Artinya, sesungguhnya salah seorang daripada kamu apabila hendak keluar daripada masjid, bala tentera iblis datang dan berkumpul mengelilinginya seperti rombongan lebah mengelilingi ratunya. Dia lebah ni, dia ada raja dia. Anak-anak lebah pakak duduk melingkungi, mengelilingi ketua dia, ratu dia, raja dia. Begitulah syaitan cuba mengelilingimu ketika mu keluar daripada masjid. Ketika mu duduk dalam masjid, tempat beribadat, mu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika keluar daripada masjid, ada belaka syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ada belaka. Dia syaitan, dia ada di kalangan jin, ada di kalangan manusia. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim ada ayat qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Baik, jadi ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Maksud syaitan di sini adalah orang yang mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Ada geng-geng kita yang ngajak kita melakukan kejahatan, dan ada jin-jin yang duduk tipu kita untuk melakukan kejahatan. Jadi tubik daripada masjid penuh duk pakat keliling kita sebagaimana lebah mengelilingi ratunya. Apabila salah seorang daripada kamu berdiri di pintu masjid, ketika dia nak keluar daripada masjid, hendaklah dia mengucap Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudih. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada iblis dan segala tenteranya. Minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada iblis dan tentera dia, orang yang membantu iblis, sama ada dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jika dia mengucapkan itu, maka iblis tidak akan mengganggunya sama sekali. Allahu Rabbi. Kata al-ya'subu dalam bahasa Arab tu, dalam hadis ada perkataan ya'sub. Ya'sub ni maknanya ratu lebah. Yang keenam, zikir di dalam masjid. Okey, kita ada pula benda zikir di dalam masjid. Maksud ni zikir masuk dalam masjid, lepas tu zikir yang keluar daripada masjid. Dan kita ada pula zikir di dalam masjid. Jadi bab zikir dalam masjid panjang lagi. Kita rasa untuk malam ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala bagi kekuatan kepada kita, bagi taufik kepada kita, dapat kita beramal dengan apa yang kita bincang. Sebenarnya apa yang kita belajar ni adalah satu kebaikan, sama ada kita beramal ataupun tidak. Sebab beramal hak ni adalah beramal hak yang sunat, bukan diwajibkan. Akan tetapi walaupun benda ni sunat, orang hak yang meninggal perkara yang sunat adalah orang hak yang cukup rugilah. Kadang-kadang punca daripada benda sunat tu lah sehingga kan membantu kita banyak melakukan benda hak yang baik. Kita kadang-kadang kita buat contoh dah. Saya ni nak berhenti dah sikit lagi, ambil sikit. Kita buat contoh, sebagai contoh, kadang-kadang kita kata budu je, nasi budu je, tapi kis budu kadang-kadang 3 pinggang. Tak ada budu sepinggang pun dah habis kadang-kadang. Kis budu je, bunyi budu je. Tapi 3 pinggang habis nasi.
Begitu juga benda sunat. Kadang-kadang benda sunat yang kita buat ia membantu kita memperbanyakkan dalam melakukan kebaikan dan meninggal maksiat, meninggal benda yang mungkar. Jadi kita belajar ni suatu benda yang comel, ada ganjaran pahala. Tapi yang lebih baik lagi adalah kita beramal dengan apa yang kita dengar walaupun sekali, supaya kita termasuk dalam ahli kepada amalan tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita beramal walaupun sekali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.